Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Saya sebenarnya pagi ni terlewat sedikit. Saya berada di Jakarta. Kebetulan semalam saya sampai daripada Jakarta. InsyaAllah sehari saja. Kemudian hari ini juga saya akan pulang. Datang ke Jakarta sekejap kerana ada urusan. Saya baru sampai dan saya berada di salah sebuah hotel di Jakarta ni. Sekejap lagi saya akan keluar kerana ada beberapa urusan. Dan hari ini juga insyaAllah dengan izin Allah akan pulang semula ke Malaysia. Kerana besok ada tugas. Dan bagi yang mengikuti kuliah saya di Masjid Alwi, kuliah saya berjalan macam biasa besok. Jangan fikir kerana saya ada di Jakarta hari ini maka kuliah tak ada, kuliah jalan seperti biasa insyaAllah. Saya insyaAllah dengan izin Allah akan pulang pada hari ini. Malam tadi dah sampai, dah lewat. Hari ini ada urusan insyaAllah, kemudian akan pulang. Alhamdulillah. Saya ingin pagi ini ingin sebut satu hadis Nabi SAW yang meriwayatkan tentang kisah Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah bin Abi Amir adalah merupakan sahabat Nabi SAW daripada Aus, daripada Ansar, suku Ansar. Satu hari Hanzalah ini, Abu Bakar berjumpa dia. Tengok keadaan dia dan Abu Bakar tanya khabar tentang dia. Sebagian riwayat Abu Bakar tanya dia, "Ma bika ya Hanzalah?" Apa keadaan kau wahai Hanzalah? Apa cerita ni kau wahai Hanzalah? Hanzalah ni sahabat Nabi SAW yang mulia. Dia kata nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain lagi imam-imam yang lain dengan sanad yang sahih. Nafaqa Hanzalah. Dia kata Hanzalah telah munafik. Jadi Abu Bakar kata, "Subhanallah, ma taqul." Maha suci Allah, apa yang kau cakap ni? Kerana munafik ni ada beberapa makna. Pertama, munafik dalam erti kata munafik yang khalis. Munafik yang tulen ini, dan dalam konteks yang Hanzalah cakap ni, macam munafik yang tulen lah. Munafik yang tulen ni iaitu satu orang yang zahirnya nampak beriman, dalam dirinya kufur. Jadi Abu Bakar terkejut. Dia kata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ni munafik. Seolah-olah dia bagi tahu Abu Bakar, aku ni munafik. Jadi subhanallah ma taqul, maha suci Allah, apa yang kau cakap ni? Abu Bakar terkejut bila Hanzalah kata begitu. Sedangkan Hanzalah ni dikenali sebagai sahabat yang saleh, sahabat yang baik. Kerana ada juga munafik ni dua, satu munafik amalan, satu munafik i'tiqad. Tapi ini dalam konteks ni, konteks yang mengejut. Kalau amalan itu mungkin idza hadath kadzab, apabila dia cakap dia bohong. Tapi perkataan Hanzalah ni besar kerana dia dalam keadaan mungkin nafaqa Hanzalah munafik. Sehingga Abu Bakar terkejut. Subhanallah, madza taqul? Kau cakap apa? Kemudian Hanzalah menjelaskan apa maksud dia. Dia kata nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna yuzakkiruna bil jannati wan nar. Ka'anna naraha. Dan sebagian riwayat ka'anna ra'yal ain. Kita ni duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kita tentang syurga, menyebut tentang syurga, menyebut tentang neraka. Apabila Rasulullah menyebut tentang syurga dan neraka, ka'annaha ra'yal ain, ataupun ka'anna naraha, seakan-akan kita nampak syurga dengan neraka tu. Yakni bila Rasulullah ingatkan kita tentang syurga dengan neraka ni, seakan-akan macam kita nampak syurga dengan neraka ni. Kata Hanzalah. Fa idza kharajna min 'inda Rasulillah atau min 'indihi wa afasna al-azwaj wal aulad fanasina kathiran. Apabila kita keluar daripada Nabi SAW, wa afasna al-azwaj wal aulad fanasina kathiran. Apabila kita keluar daripada majlis Nabi, kita sibuk dengan urusan isteri,
sibuk dengan urusan anak. Fanasina kathira. Kita banyak lupa. Maksudnya kita tak ingat lagi, perasaan kita tu tak seperti masa kita berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, nampak syurga, terasa keinginan pada syurga dan nampak syurga tu. Terasa tentang ketakutan kepada neraka tu. Bila keluar tu, bukanlah maksud tak takut, tapi lupalah, sibuk. Afasnal azwaj wal aulad fanasina kathira. Jadi kita sibuk dengan isteri, anak-anak, lalu kita lupa, tak macam masa kita duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas dasar itu, maka Hanzalah kata dia adalah munafik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan Abu Bakar bukan orang biasa. Orang yang paling afdal bagi umat ini selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar apabila tengok perkataan Hanzalah ini, Abu Bakar kata, "Wallahi inna lanalqa mithla hadha." Abu Bakar kata, kita pun macam tu juga. Maksudnya Abu Bakar kata kita pun macam tu. Masa duduk dengan Rasulullah tu lain dia punya perasaan dia tu. Tiba bila balik bergaul dengan urusan-urusan dunia ni, memang macam tu lah. Bukan terlupa tu maksud tolak, tapi taklah sepanas perasaan semasa berada dengan Rasulullah tu. Jadi Abu Bakar fanaqa mithla dhalik. Inna nalqa misla dhalik. La nalqa misla dhalik. Kita pun macam tu lah, kata Abu Bakar. Kerana fadhahabna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar dan Hanzalah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nak jumpa kita pergi tanya Nabi lah, apa cerita kita ni? Tak betul ke masa tadi semangat, bila keluar pada Nabi hilang perasaan itu? Bila jumpa Nabi, muallim hadhihi al-ummah, guru kepada umat ini, cikgu kepada umat ini, Rasul. Dia bukan satu orang yang berteori tentang teori-teori kerohanian, tapi Rasul yang dihantar oleh Allah, yang mengetahui hakikat bagaimana manusia ini berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi." Demi yang diriku berada dalam nyawaku berada di dalam tangannya. "Lau tadumuna ala ma takunu 'indi la safahatkumul malaikatu fi turuqikum lakin ya Hanzalah atau fi turuqat lakin ya Hanzalah sa'atan fasa'ah." Nabi kata, "Lau tadumu ala ma takunu indi, ma takununa indi." Kalau kamu itu tadumu ala ma takuna indi, berterusan macam mana masa kamu duduk kat aku ni. Maksud dia skip kemuncak iman kamu tu macam mana kamu duduk dengan aku, macam itulah kamu keluar, tak berubah-ubah perasaan kamu, bersibuk dengan urusan dunia ke apa, macam tu juga perasaan kamu. La safahatkumul malaikatu fi turuqat. Malaikat akan bersalam dengan kamu di jalan-jalan. Maksudnya kamu ni mencapai makam yang sangat tinggi lah, sampai macam dengan malaikat pun kira akan tabik hormat lah kepada kamu, disebabkan kerana tak berubahlah kamu itu. Maksudnya satu kedudukan yang tak tercapai lah, maksud Nabi SAW beritahu. Lakin ya Hanzalah sa'atan fasa'ah. Tetapi wahai Hanzalah, sa'atan fasa'ah. Ada masa begini, ada masa begitu. Maksud masa-masa ni berubah. Ada masa memang apabila kita dalam keadaan
duduk dengan Rasulullah, apabila kita diceritakan tentang syurga dan neraka, apabila kita di dalam salat tahajud, apabila kita dalam sujud, apabila kita tengah berzikir pada kesunyian malam, apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan, semua hal-hal itu, perasaan kita, kemuncak iman kita itu akan naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan kurang. Tapi oleh kerana insan, ia insan, di dalam diri kita ini ada elemen rohani dan ada jasad kita. Jasad ini dia berurusan dengan dunia. Ruh sentiasa mengajak kepada suatu alam yang lain. Tapi ruh juga oleh kerana diduduk dalam jasad, dia di dalam tarikan antara alam ini dan alam ruhi. Oleh kerana itu, apabila kita masuk Ramadan nanti insya-Allah, bila masuk Ramadan kita berpuasa malam, kita bertahajud, membaca Al-Quran, istighfar, berzikir, perasaan kita masya-Allah, seolah-olah kita akan rasa masa kalau boleh tak nak lama lah kat dunia ni kan, kalau boleh nak selesai-selesailah urusan dunia ni, nak baliklah kita pada akhirat. Tapi bila kemudian kalau orang ajak untuk happy-happy sikit pun, kita rasa kalau boleh tak nak sangatlah kita ni kan. Tapi bila datang hari raya, dan Islam pun mensyariatkan hari raya, manusia bergembira, kita makan, kita senyum, kita ketawa, kita layan anak-anak kita, kita layan isteri kita, kita layan ke teman-teman, kawan-kawan kita. Maka demikianlah, kita tidaklah sepanas ataupun sekemuncak perasaan ketika kita di dalam tahajud, ketika kita di dalam zikir dan seumpamanya. Jadi ini adalah Nabi SAW kata kepada Hanzalah, lakin ya Hanzalah, sa'atan fasa'a, waktu demi waktu. Oleh kerana manusia ini ada waktu dia berubah, ada waktu dia kemuncak, maka dia mesti kawal diri dia ataupun berusaha supaya kalaupun dia berurusan dengan anak-anak, memang dia akan rasa urusan dengan keluarga, urusan di tempat kerja, urusan dengan pentadbiran, akan ada satu ketegasan manusia sibuk dengan memikirkan urusan-pengurusan dia, nak cari makanan, nak cari rezeki untuk anak-anak. Kadang-kadang taklah banyak terfikir tentang syurga dan neraka, tentang alam akhirat, seperti mana ketika kita berada pada kemuncak. Bukan hilang, tapi tidak seperti itu. Kerana manusia, insan, tak seperti itu. Maka oleh kerana itu, oleh kerana ada pada waktu itu, maka agama ni dia ajar kita pada siang hari, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu pada waktu siang itu sibuk, kata Allah kan? Kamu sibuk. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan untuk kita bangun qiyamul lail, untuk kita tahajud. Masa tahajud sunyi, tak ada siapa, tak ada lagi nak tunjuk ke orang ke, tak ada lagi kita nak apa-apa, hanya kita dengan Allah. Ketika itu iman kita akan kemuncak. Siang solat juga zuhur, tunggal juga asar, tapi oleh kerana sibuk nak buat yang itu, selepas ni nak buat yang ni, terganggu kemanusiaan kita itu, kerohanian kita terganggu oleh urusan-urusan kemanusiaan. Bukan kerana kita tu dah menolak Allah dan Rasul, tapi oleh kerana demikian, Hanzalah melalui perasaan yang sama. Tapi bagaimana dia buat? Para sahabat ikut program yang Allah buat. Program yang Allah buat tu bukan program yang mufti ataupun ustaz-ustaz buat, tapi program yang Allah buat bagi setiap hari kita. Bangun, tahajud, kemudian berzikir, kemudian zikir antara kita dengan Allah saja tahu. Sebagian orang bila dizikir ni, dia cuba nak bagi orang lain juga dengar zikir dia tu begitu kuat supaya nampak dia betul berzikir. Kalau sekadar nak remind orang lain untuk berzikir, mungkinlah memimbabi ta'lim, untuk bab mengajar itu boleh. Tapi untuk dalam diri dia dengan Allah, kalau dia betul-betul nak menjadikan perasaan dia kepanasan iman, betul tu istilahnya, ataupun zauq imani, ataupun keperasaan imani itu sentiasa membara dalam diri dia, dizikir antara dia dengan Allah Jalla wa'ala senantiasa. Walaupun orang ada keliling, tak adalah orang duk perasan kata dia ni subhanallah, subhanallah, subhanallah begitu, tapi dia di dalam lidahnya bergerak
sentiasa memuji dan memuja Allah Jalla wa'ala. Ini adalah hal-hal yang mungkin kita pelajari daripada. Satu lagi lah cara untuk menguatkan supaya kita ni tak lari jauh dengan perasaan hubungan kita dalam dunia ni. Memanglah kita akan ada turun naiknya iman kita. Ialah apa yang diajar oleh Al-Quran. Kita kena ada teman yang juga, ataupun kawan ataupun sahabat yang juga mengajak kita kepada iman. Sebab hatta Nabi Musa alaihissalam, apabila dia minta kepada Allah Ta'ala, dia kata, waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Tolong lantiklah satu orang penolongku di kalangan keluargaku, Harun saudaraku. Aku kongsi dengan dia, dia kuatkan lagi urusanku. Aku kongsi dengan dia tugasanku yang dalam dakwah. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami dapat bertasbih kepada engkau banyak-banyak, kami dapat ingat pada kau banyak-banyak. Itu pentingnya teman. Ni yang duduk di pejabat dan duduk di urusan dan kerja ataupun yang di tempat kerja. Pastikan orang yang dikeliling kita itu ialah orang-orang yang dapat menjadikan kita ingat Allah banyak-banyak dan sentiasa memberikan ilmu pengetahuan pada kita. Kita dapat manfaat padanya. Sebahagian teman tak dapat manfaat apa-apa kita daripadanya, hanya kita sembang kosong dengan dia. Tak ada ilmu pengetahuan yang diberi pada kita, tidak juga mengingatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh kerana manusia ini sa'ah, ada waktu berubah. Nabi SAW itu mengakui hal itu pada manusia. Jadi manusia kena susun program dalam hidup dia. Waktu supaya iman dia kemuncak, kemudian waktu urusan. Jangan setiap kali dia berada pada waktu yang mana dia tak berapa banyak ingat Allah. Dia ada waktu yang mungkin dia sibuk, tapi akan ada dalam hari dia waktu yang dia fokus untuk ingatkan Allah banyak-banyak. Macam mana yang Hanzalah dan para sahabat buat, itu ketika mereka bersama dengan Nabi SAW, kemudian keluar melakukan urusan mereka. Mudah-mudahan Allah manfaatkan kita dengan hadis ni. Maka dengan itu kita akan sentiasa, bila kita rasa iman kita kurang, kita mungkin rasa zikir kita ni terkurang, jadi kita banyak zikir ataupun istighfar kita. Kenapa kita rasa macam tak keras sikit diri kita umpamanya. So kita pun istighfar banyak-banyak untuk kembalikan hal-hal itu. Ada rasa tak kena dalam diri kita, kita pun istighfar banyak-banyak. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhan, ampun dan rahmat, Engkau adalah yang sebaik-baik memberikan rahmat. Istighfar banyak-banyak. Kita subhanallah, kita sebut la ilaha illallah, kita buat hal-hal yang mengembalikan supaya diri kita ini berada di dalam landasan keimanan itu. Orang-orang yang dirinya sentiasa dalam kotor, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, dia tak rasa kekotoran itu, walaupun kotor ruhnya, kotor perkataan-perkataannya itu. Kadang-kadang dihiasi pula dengan kalam agama, tapi kotor perkataannya itu. Dia tak rasa, dia rasa okey. Tapi apabila sesiapa yang melalui perasaan kerohanian seperti Hanzalah, seperti Abu Bakar, dia akan dapat bedakan bahawasanya apabila iman itu berada pada kemuncak, rasanya macam mana. Bila dia turun, mesti rasa. Orang yang macam orang pernah kaya, duit pernah banyak, lepas tu bila duit dia kurang, mesti dia tahu, ni duit dia kurang. Orang yang pernah sihat, kemudian bila dia sakit, dia tahu, aku ni sakit ni, kalau aku sihat ni, jauh ni aku boleh berjalan ni tak berapa nak sihat ni jalan baru setengah, rasa tak larat dah ni. Jadi itu menunjukkan kita sakit. Ruh kita juga demikian. Apabila kita sentiasa melakukan benda-benda yang saleh, yang menaikkan ruh kita, kita akan terasa ruh kita berada pada kemuncaknya. Tapi bila kita turun, kita terasa. Bila turun terasa, kita hendaklah berusaha bagaimana untuk mengembalikannya. Dengan istighfar, dengan menghadiri, membaca Al-Quran, membanyakkan salat, membanyakkan tahajud. Sebab tu kadang-kadang, umpamanya, kita kadang-kadang kita solat, contohnya lah, kita solat tahajud. Solat tahajud, lepas tu kita mungkin buat 2 rakaat, 3 rakaat dengan witir. Mungkin bila kita rasa ada kekurangan, kita banyakkan jumlah rakaat kita. Ataupun mungkin kita semayang tasbih
yang lebih panjang, yang lebih membanyakkan untuk kita zikir kepada Allah di dalam solat itu. Dengan ini semua akan menjadikan insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa sa'ah wa sa'ah. Ada sa'ah betul, walaupun saat kesibukan kita dalam dunia ni, tapi sentiasa ada saat yang mana ruh dan keimanan kita itu diangkat di sisi Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Mohon maaf setakat ini dulu sebab saya ada urusan di Jakarta ni, nak habiskan urusan ini hari ini, dan mudah-mudahan saya dapat terus balik hari ini juga. Semalam dah jumpa beberapa orang, hari ini insya-Allah akan jumpa lagi beberapa orang di Jakarta ni. Mudah-mudahan Allah bantu urusan. Terima kasih banyak. Saya harap semua jelas dengan kuliah ringkas saya pagi ini, kesempatan yang ada. Wallahu a'lam. Bismillah.